Sebelum membahas kegagalan bahasa Melayu di Malaysia, kita melihat dulu ke belakang, ke tahun 60-an. Saat itu Malaysia sedang bersemangat memartabatkan bahasa Melayu. Berikut ini videonya. Bulan Bahasa Kebangsaan tahun 1962 dilancarkan dalam 2 penggal, masing-masing 4 minggu lamanya. Dalam ucapannya, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menyeru kepada semua pejuang-pejuang bahasa supaya membimbing rakyat hingga dapat mereka memahami lebih jelas lagi betapa endah dan lengkapnya bahasa kebangsaan kita. Di Ibu Kota Persekutuan, Bulan Bahasa dimulakan dengan membaharui Ikrar Bahasa Kebangsaan di Stadium Merdeka. Kami, rakyat Persekutuan Tanah Melayu, mengaku taat dan setia kepada negara ini dan kami mengaku Bergemalah ikrar di hati sanubari rakyat sambil menjunjung tinggi bahasa kebangsaan serta memperkembangkannya dengan apa cara jua pun. Dan di seluruh daerah dan negeri, Bulan Bahasa disambut secara besar-besaran. Perayaan dan pertandingan, keramaian dan perarakan diadakan. 3 tahun berturut-turut, gerakan bahasa ini dijalankan untuk memenuhi perlembagaan negara, menjadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Hasilnya sungguh menggembirakan. Nama jabatan dan jalan, kedai dan gedung terpampang dalam bahasa kebangsaan. Urusan kerajaan serta perniagaan pun dalam bahasa yang kini menjadi kebanggaan bangsa. Makin lama, makin mendalam kesan gerakan bahasa di hati dan jiwa warga negara Persekutuan. Menteri Pelajaran Encik Abdul Rahman bin Haji Talib berkata bahawa kerajaan bercadang nak mengadakan hadiah kebangsaan untuk penulis-penulis yang tinggi mutu ciptaannya. Hasil gemilang usaha Dewan Bahasa dan Pustaka ialah mencipta dan mengumpulkan beribu-ribu istilah baru. Ini membolehkan segala ilmu disampaikan dalam bahasa kebangsaan di sekolah-sekolah rendah, menengah hingga membawa ke peringkat universiti. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahasa Melayu di Malaysia akhirnya gagal. Bahasa Melayu gagal menyatukan bangsa, kurang berhasil menjadi bahasa resmi negara, dan gagal pula menjadi bahasa ilmu. Padahal, pemerintah Malaysia sudah sering mengganti nama. Kadang bernama bahasa Malaysia, terkadang bahasa Melayu. Nah, ada cara menutupi kegagalan itu, yakni dengan mengklaim penutur bahasa Indonesia dan berbagai bentuk propaganda yang lain. Inilah penyebab sebenarnya kegagalan bahasa Melayu Malaysia. Terutama disebabkan oleh lemahnya perlembagaan atau konstitusi. Bahasa Melayu memang menjadi bahasa kebangsaan, tapi selalu ada perkecualian. Kelonggaran itu diberikan pada kaum Cina dan India di Malaysia. Sebab mereka tidak mendapatkan hak istimewa seperti Melayu. Kelonggaran pun diberikan pada Sabah dan Sarawak. Di dunia pendidikan pun banyak kelonggaran. Video berikut ini menjelaskan hal itu. Rasmi telah dijelaskan dalam perkara 152 pasal 6 Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya, apa-apa maksud kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam. Dalam konteks ini, jika kita ialah bekerja dalam mana-mana sektor kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kita menjalankan maksud rasmi. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Bahasa Kebangsaan 1963 /67. Contohnya pengecualian diberikan kepada Sabah dan Sarawak di Malaysia dari segi penggunaan bahasa kebangsaan. Apakah maksud bahasa pengantar utama
Mengapakah istilah bahasa pengantar tidak digunakan? Yang digunakan bahasa pengantar utama. Maknanya, bolehkah institusi pengajian tinggi itu mempunyai beberapa bahasa pengantar, namun dalam beberapa itu, bahasa kebangsaan menjadi yang utama. Jika itulah niat penggubahan, bagaimanakah utama itu diukur? Berapa peratuskah menunjukkan bahasa kebangsaan itu utama? Ini persoalan kedua yang saya letakkan kepada anda semua untuk kita fikirkan bersama. Peruntukan Seksyen 18 memang memberikan pengecualian untuk sesuatu institusi pendidikan untuk tidak menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Contohnya, sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 28. Tidak wajib menggunakan bahasa kebangsaan. Ini jelas dalam peruntukan undang-undang. Namun, ini tidak bermakna sekolah jenis kebangsaan tidak perlu menggunakan bahasa kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan masih perlu menggunakan bahasa Melayu, namun bukan sebagai utama. Itu pengecualian pertama secara jelas di bawah Seksyen 28. Yang kedua, atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh menteri. Inilah masalah besar bagi saya. Institusi pendidikan yang lain yang dikecualikan oleh menteri. Di sini, yang dimaksudkan oleh menteri ialah menteri pendidikan. Kerana akta ini di bawah kawalan menteri pendidikan. Akta pendidikan tinggi swasta juga menggariskan bahawa semua institusi pendidikan tinggi swasta hendaklah mengendalikan kursus pengajiannya dalam bahasa kebangsaan. Namun ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Seksyen 41 mengecualikan. Dengan kelulusan menteri, bahasa kebangsaan memang perlu digunakan, tetapi memberikan pengecualian bahawa bahasa Inggeris boleh dibenarkan dalam parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Siapa berkuasa? Yang di-Pertua Dewan. Yang di-Pertua Dewan boleh membenarkan penggunaan bahasa. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.